Pada waktu ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Hamdan Saleh. Prof adalah Timbalan NAB Chancellor Pembangunan Pelajar dan juga Jaringan Komuniti UNICEF. Prof, kalau boleh kita nak terus kepada kalau Prof berkesempatan mendengar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Salahuddin Ayub sebentar tadi. Pembangkang tidak gagal, ya mereka gagal untuk mendapat undian yang lebih besar di Dewan Rakyat, tetapi mereka tidak gagal sebagai pembangkang. Tetapi berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh sosok utama Pakatan Harapan ini, Muhammad Sabu dan juga Lim Guang Eng, yang menyeru, yang mengusulkan ajakan politik baru, bagaimana kita boleh faham apakah yang berlaku pada ketika ini dalam pembangkang itu sendiri? Baik, terima kasih Saudara Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita telah akan menjangka apabila berlakunya selesainya pengundian bajet baru-baru ini yang kita dengar hari itu 28-0, ini termasuk yang bacaan ketiga yang disebut oleh di pihak PN itu ada disebut 28-0, dan tentunya pasti ada impak reaksi, terutama reaksi negatif daripada dalam kalangan parti-parti gabungan Pakatan Harapan. Okay, namun kalau kita lihat dari sudut keseluruhan, memang saya juga pada pandangan saya jumlah yang diperolehi iaitu 108 itu jelas menampakkan bahawa walaupun ada perubahan pemindahan daripada kumpulan ketika kerajaan Pakatan Harapan berada dalam menjadi teraju kerajaan, nampaknya jumlah itu satu yang signifikan. Namun sebenarnya kalau kita lihat masalah-masalah ini, reaksi-reaksi ini contohnya daripada ulasan dan juga riset yang saya lihat, pandangan daripada sebahagian pemimpin daripada Amanah dan AP adalah melihat bagaimana untuk riset balik semula untuk melihat kepada bagaimana Pakatan Harapan ini boleh meneruskan mengukuhkan kedudukan tanpa membutuhkan bantuan daripada koalisi lain, terutama disebut di sini tentunya daripada UMNO dan Barisan Nasional. Tapi kalau kita lihat profiling yang ada sekarang, yang ada pada hari ini, pada tahun 2020 ini, penghujung 2020 ini, sebenarnya berbeza dalam ketika keadaan sebelum pilihan raya umum 2018. Satu, kita melihat bahawa Pakatan Harapan sejak dari zaman Barisan Alternatif lagi, kemudian Pakatan Rakyat, kemudiannya terus pada dijenamakan Pakatan Harapan itu, perlu melihat dari sudut pandang bahawa mereka masih ada cabaran besar untuk mendapatkan semaksimal mungkin jumlah kursi. Andai kata masih kekal dalam keadaan 3, kalau benar-benar menumpukan kepada 3 parti yang dalam gabungan sekarang ini, dalam kalangan 3 ini, Parti Keadilan, Amanah dan DAP. Kerana pada 2018 itu sendiri, kemenangan Pakatan Harapan itu juga kita perlu ambil kira adalah atas faktor Tun Dr. Mahathir dan Bersatu pada waktu itu, yang pertama. Yang kedua adalah move undian daripada warisan. Ini satu kelemahan ketara Barisan Alternatif sejak dulu hingga membawa kepada Pakatan Harapan kali ini, iaitu undi kursi-kursi daripada yang Sabah Sarawak yang jumlahnya sangat signifikan. Kerana dari awal saya selalu menerapkan satu kena bahawa antara kelemahan utama Pakatan Harapan ataupun PR pun sebelum ini adalah tidak ada satu koalisi yang utuh di Sabah dan Sarawak. Kerana ketiga-tiga parti ini, walaupun DAP sudah lama bertapak di Sarawak, merupakan parti yang dilihat sebagai semenanjung. Itu yang keduanya, apabila kita lihat bahawa ada move daripada Tun Dr. Mahathir untuk menggerakkan, dan impaknya kalau kita lihat secara mikro, kesan kepada undi Melayu dan juga undi dalam kalangan kawasan kursi Parlimen Felda. Tapi jika kita lihat keadaan yang pertama, kalau perlu untuk hanya menumpukan 3, sukar bagi saya untuk Pakatan Harapan untuk bergerak untuk lebih beyond daripada kursi yang ada. Kerana faktor profiling sudah beza, demografi pengundian sudah beza, move antara kaum sudah berbeza berbanding ketika berlakunya kita namakan tsunami politik daripada 2008 hingga 2018. Dan juga kita perlu lihat juga, andai kata menang pun pengundian itu, berapa risiko? Adakah untuk menurunkan kepada menteri ataupun menumbangkan kerajaan atau untuk mengubahkan parlimen? Risiko-risikonya cukup besar. Andai kata PH menang waktu itu pun, ketika bajet baru ini pun risiko sangat besar, kerana kita perlu lihat waimah
hebat kedua-dua koalisi ini agak goyang, tapi sama kita perlu lihat ambil perhatian bahawa mood rakyat itu sudah berbeza. Rakyat yang melihat bahawa yang telah letih, yang telah walaupun ada mood yang masih marah Prof, maaf kalau saya memotong. Prof, daripada apa yang Prof katakan tadi, mood rakyat sudah berbeza dan kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Salihuddin Ayub yang sebentar tadi mengatakan ini bukan salah Datuk Seri Anwar Ibrahim, malah Datuk Dr. Zafari Jayakumar juga tidak patut menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah dalam kepimpinan dalam gabungan Pakatan Harapan itu menafikan realiti, sentimen dan juga persepsi rakyat terhadap Pakatan Harapan itu sendiri? Okey, yang pertama mungkin kita boleh mengatakan bahawa rakyat juga secara umumnya, holistiknya sudah letih penat dengan kedua-dua koalisi ini. Secara jujurnya lah. Dan untuk keluar mengundi dalam pilihan raya akan datang perlu ada satu faktor penolak dan penarik yang cukup besar. Itu yang saya maksudkan berbeza dengan 2018 di mana peratus mengundi mencapai hingga 85% dan ke atas. Itu yang pertama. Belum tentu rakyat yang biasa, terutama atas pagar yang tidak berparti akan sehebat itu untuk turun ke mengundi. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, seperti kita lihat daripada masa eksekutif hingga hari ini, itu adalah tokoh penyatu. Saya tak nampak selain Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapakah yang boleh diketengahkan oleh Pakatan Harapan untuk menyatukan. Dan satu lagi, faktor Datuk Seri Anwar Ibrahim juga bagaimana untuk penetrate koalisi parti-parti lain yang selain daripada komponen Pakatan Harapan untuk bersama dalam keadaan selepas ini. Bukan mudah, memang, tapi ada sinar ketika kemelut berlaku di Perak baru-baru ini. Tapi itu satu hakikat yang perlu diakui bahawa selain Datuk Seri Anwar Ibrahim, siapa yang boleh menyatukan, dan sebab itu 2018 perlukan move daripada Tun Dr. Mahathir. Kali ini kalau berdiri sendiri Pakatan Harapan untuk bersatu, kursi profiling demografi juga berbeza. Di mana kursi Melayu, cabaran paling besar adalah kursi Melayu. Jika tanpa koalisi daripada contohnya gabungan dengan UMNO ataupun di Sarawak atau Sabah, bagaimana Pakatan Harapan walaupun niatnya seperti yang diumumkan tadi perlunya bersatu, menumpukan fokus yang ada, tapi bagaimana untuk move untuk pilihan raya akan datang.